Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan asatizah yang hadir pada hari ini, sama ada yang membentangkan buku ini dan juga yang hadir nak berjumpa dengan saya, terima kasih banyak. Dan juga kepada hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bertemu. Sebenarnya kedatangan kami sekeluarga ke sini memang tak dirancang lah. Semalam baru buat keputusan nak datang ke KL sebab ada satu urusan berkenaan dengan sekolah anak kami yang nak masuk darjah 1 tu, perlu ambil cop daripada sekolah lama dia di Selangor. Jadi kami kena datang juga. Minggu depan nak kena submit. Jadi sebab itu asalnya nak datang online aja. Kan, nak datang online aja. Tapi bagi tahu Kak Abu Talhah kata kena datang KL. So hari ni boleh bertemu lah. Sebelum nak buat keputusan nak datang tu, tengok tauliah KL hidup lagi sampai tauliah masih hidup, jadi bolehlah bercakap. Lama dah tak bercakap di Baitul Salam. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada asatizah, kepada Ustaz Yasir, kepada Ustaz Syafiq, kepada Ustaz Hashimi, kepada Ustaz KA yang sudi untuk membicarakan, membuat daurah berkenaan dengan buku yang saya tulis. Buku ni memang ditulis sepenuhnya sewaktu PKP yang pertama. PKP yang pertama kan kita tak ada buat apa kan. Masa tu, iyalah, sebelum PKP kita sibuk kan, sana sini, KL Tanjung Malim, tiba-tiba kena kurung 2 hari tengok dinding juga. Apa aku nak buat ni kan. Masa tu kuliah online tak banyak hari. Jadi buat keputusan isi masa dengan menulis. Jadi selesai tulis pada bulan, mula menulis pada bulan 3, 20 hari bulan 3 2020. Selesai menulis pada bulan 5. 2 bulan lah. Cepat Ustaz tulis 2 bulan kan. Sebenarnya idea tu dah ada dalam kepala. Cuma tinggal nak disusun, nak ditulis ataupun nak ditaip sajalah. Jadi 2 bulan yang tak ada buat apa tu memang sepenuhnya digunakan untuk menulis buku ni. Alhamdulillah, siap pada bulan 5 dan dihantar ke UPSI pada bulan 5. Tapi proses semakan, proofreading mengambil masa lebih daripada setahun. So 2022 bulan Januari buku ni berjaya diterbitkan, Alhamdulillah. Dan buku ini merupakan analisis saya lah sepanjang pengalaman mengajar hadis, belajar dan mengajar hadis. Bila kita belajar, bila kita mengajar, kita akan gunakan 9 kaedah ni. Walaupun sebahagian daripada kaedah ni ada dinyatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tapi sebenarnya apa yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu sebagai satu mukadimah, sebab dia tak letakkan faedah, dia tak letakkan disiplin, dia hanya bagi tahu idea yang umum saja. Jadi bila orang yang berada dalam bidang hadis, dia lebih daripada tu lagi, sebab tu dia letakkan di situ faedah. Kenapa kita perlu pakai kaedah ni? Kenapa kena ada disiplin bila nak pakai kaedah ni? Bukanlah bermakna bila kita baca buku ni terus jadi mujtahid mutlak terus. Taklah. Tetapi kita setidak-tidaknya mempunyai satu gambaran kenapa hadis itu menjadi medan perbincangan di kalangan ulama. Kenapa hadis itu walaupun sumbernya sama, tapi boleh ulama ni berbeza dalam mentafsirkan makna-maknanya. Kerana di sana memang ada ruang yang banyak untuk kita berbeza pendapat. Itu yang pertama. Yang kedua, kan, kenapa ditulis buku ni? Kenapa ditulis buku ni? Jazakumullah khair. Kenapa ditulis buku ni?
Sebenarnya zaman dulu buku ni tak perlu ditulis pun. Sama seperti hari ni, tak perlu pun orang tulis tata cara untuk pakai laptop. Sebab benda tu orang pakai. Benda tu ada. Jadi siapa yang nak guna, explore lah sendiri. Hands on, kita kata kan. Benda yang ada depan mata. Jadi ulama' zaman dulu, dia orang tak tulis benda ni. Tapi siapa yang buka Fathul Bari, siapa yang buka Umdatul Qari, siapa yang buka Tarhut Tathrib, dia akan nampak kaedah ni ada tapi tak disusun, bertebaran di dalam kitab. Ibn Hajar bila dia nak mensyarahkan mana-mana hadis dalam Bukhari, dia akan bawa riwayat yang berbeza. Dia akan bawa hadis lain daripada sahabat lain, dia akan bawa syawahid, dia akan bawa mutabaat. Dia akan bawa ayat Al-Quran, dia akan bawa dari sudut perbahasan bahasa. Untuk apa? Untuk kita faham dengan sebenar-benar faham. Kadang-kadang dia bahas dari sudut majaz, bahasa kiasan. Cuma ada satu bab yang barulah, iaitu memahami hadis berdasarkan kepada mukjizat saintifik, ataupun kita kata dari sudut pembuktian saintifik. Yang mana pembuktian saintifik ni ada dua lah. Satu fakta saintifik, satu tafsiran saintifik. Kita kena bezakan dua. Yang pertama fakta saintifik, la taraju'a fi. Maksudnya yang 100% betul lah fakta tu. Yang ni ulama panggil i'jaz ilmi. Satu lagi tafsir ilmi, tafsiran saintifik. Tafsiran ni kita kata ada bukti tapi dia masih lagi bertahap zanni. Dia masih lagi bertahap zanni, tapi zan yang ghalib. Dia bukan zal hamba naqaya. Dia zan ghalib, sangkaan yang kuat, ada bukti. Tafsir ilmi ni dia tak sampailah kepada i'jaz, tapi dia tafsir ilmi. Dia yang kita panggil sebagai dalam bahasa Melayu tafsiran ilmiah ataupun tafsiran saintifik. Okey. Jadi saya mengharapkan agar buku ini dapat memberikan sedikit gambaran kepada kita bagaimana ulama hadis ini berusaha, bukan hanya dari sudut nak menyampaikan hadis kepada kita dalam keadaan ia bersih daripada penyelewengan dan kesilapan, tetapi ulama-ulama hadis juga berusaha untuk memberikan kita satu kaedah yang menjamin salamatul faham, kesejahteraan, keselamatan dalam memahami teks hadis. Maka sebab itu di depan tu saya tulis, apabila hadis sahih, pastikan juga pemahaman sahih. Kalau setakat hadis sahih, kan, bukan kata hadis sahih, ayat Quran yang confirm sahih tu, Quraniyun pun pakai, anti hadis pakai, tapi dia pun sesat lah. Syiah pun pakai Quran ni. Jadi pastikan dalil kita sahih, pemahaman juga kena sahih. Dan jangan takut dan jangan risaulah. Buku ni setiap daripada fikrah, lontaran fikiran, pembahagian, topik, subtopik yang ada, semuanya huraian itu disertakan dengan nota kaki. Nota kaki ada kat bawah tu. Kalau tak percaya boleh pergi tengok kitab asal lah. Sebab ada orang kata, jangan percayalah ni buku Wahabi. Kita kata ada nota kaki di situ. Rujukan ada. Alhamdulillah. Kalau ada kesilapan pun tak disengajakan lah. Tak disengajakan. Tapi semua benda dalam tu tak ada pun yang sensitif. InsyaAllah tak ada. Tak ada. Semuanya bergantung kepada riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab hadis. Tapi kau nak cari hu-hu tak ada. Ah-ah pun tak ada. Yang tu memang tak ada lah, sebab Nabi SAW tak ajar. Yang Nabi ajar dalam tu insya-Allah. Walaupun tak semua, tapi insya-Allah hadis-hadis dalam tu ada sumber. Ada sumbernya, ada takhrijnya, ada nombor hadis pun. Ya? Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya, dengan kita membaca buku ini, paling tidak kita dapatlah satu, orang kata apa, satu isi penting, iaitu nak memahami hadis ni perlu ada step by step. Dia bukan hanya sekadar hadis sahih terus nak pakai, hadis sahih terus nak pakai. Yang ni menjadi satu fitnah kepada asatizah kita.
Kan? Kadang-kadang orang duk tuduh kita tak pakai ulama. Saya pun heran juga. Kok mana yang kita tak pakai ulama ni? Dia kata dah Tuhan kata kena kembali pada Quran dan Sunnah. Betul lah. Kena kembalilah pada Quran dan Sunnah. Habis tu tak payah pakai ulama. Taklah ulama pun balik pada Quran dan Sunnah juga. Sebab tu kita pakai dia apa. Tapi kalau ada orang yang mengaku diri sebagai ulama, Nabi ke kanan, dia ke kiri, kita jangan ikutlah dia. Kita ikut Nabi SAW. Kerana yang menjanjikan keselamatan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Ustaz, bukankah ada hadis yang Nabi SAW sebut literal macam ni, tapi kita tak pegang literal tu. Kita pegang maksud. Tadi kan kita ada bincang pasal maqasid. Nabi SAW kata Ibnu Umar mewajibkan zakat fitrah daripada tamar dan juga syair. Sejenis gandum, bali lah. Tapi kita hari ni bayar bagai? Pakai duit yang didasari nilainya dengan beras. Nabi ke kanan, kita ke kiri ke Ustaz? Tak. Nabi ke kanan, kita ke kanan juga. Tapi ke kanan dengan cara ada sedikit perbezaan. Kanan juga. Tapi kerana kita faham yang ke kanan tu, kenapa kita buat macam ni? Sebagai contoh, Nabi SAW diminta oleh sahabat untuk meletakkan meletakkan harga barang kan. Nabi kata apa? Innallaha huwal musa'ir. Allah yang menentukan harga. Dan aku tidak mahu ketika mana aku bertemu Allah, kamu ada menuntut daripada aku kezaliman yang aku lakukan, sama ada pada harta ataupun pada darah. Jadi hari ni banyak kerajaan duk kawal harga. Kan? Kita tak buat macam mana Nabi cakap kan? Ke buat? Nabi tak nak letakkan harga. Nabi tak nak kawal harga. Nabi kata biar pasaran itu berlaku secara natural. Kita pergi kawal harga. Kita kata tak, kita ikut Nabi SAW juga. Sebab di hujung hadis tu kan Nabi kata, aku tak nak bila aku bertemu Allah nanti, ada orang yang tuntut kezaliman yang aku buat pada orang, sama ada pada darah ataupun pada harta. Maksudnya kawalan harga tu kita pakai rangkap yang kedua. Dia sama macam yang Ustaz Hashimi duk hurai tadi lah. Syarriqu au gharribu. Nabi kata kamu bila nak buang air, jangan pandang kiblat, jangan membelakangkan kiblat, tetapi pandanglah ke timur ataupun ke barat. Kiblat kita belah mana? Belah barat. So kalau kita baca hadis ni secara penuh, kita boleh buat tak macam mana Nabi suruh? Kalau pegang literal. Kalau kita pegang literal, saya nak buang air ni. Ulama ada beza lah dalam bangunan, di luar bangunan. Kalau ikut sebahagian ulama, dalam bangunan tak apa, ikut mana pun tak apa. Sebab ada dinding. Berdasarkan hadis Bukhari daripada Ibnu Umar. Tapi kalau di luar dinding, contohnya macam kita buang air dekat padang pasir, tak ada bangunan, ataupun kita pergi camping, tak ada bangunan, kita pergi celah-celah pokok je, dan jangan pandang kiblat, jangan membelakangkan kiblat. Di hujung hadis tu Nabi kata syarriqu au gharribu. Pandang ke timur atau ke barat. Kita duk confuse. Tadi kata jangan membelakangkan kiblat, jangan pandang kiblat. Kiblat belah barat. So kalau pandang ke barat, mendepankan kiblat, kalau pandang ke timur, membelakangkan kiblat. So mana satu yang betul ni? Kita kata kita faham bukan hanya sekadar literal, tetapi kita faham maksud Nabi ni sebab Nabi terkait dengan lokasi Madinah pada ketika itu, yang mana kiblat Nabi itu berada di selatan. So kalau lokasi kita memang kiblat kita belah barat, kita jangan pandanglah ke arah kiblat tu. Sebab yang kedua tu adalah arahan yang berkait dengan lokasi. Itu yang kita kena ada. So bila nak baca hadis, literal tu penting, maknanya juga penting. So kena faham literal tu apa dia, kena faham maksud di sebalik yang literal tu apa dia. Sebab kadang-kadang ada orang dia terlalu hulu kepada literal, maka dia menjadi zahiri. Itu pun bahaya. Ada orang yang terlalu memakai maqasid sampai literal hadis langsung tak nak pegang. Kita perlu seimbangkan keduanya. Yang mana yang perlu pakai literal, kita pakai literal.
Yang mana yang kita rasa bila pakai literal maksud tak tercapai, dan kita pakai maksud yang berada di sebaliknya. Okey? Maka sebab itu ulama berbahas tentang isu illah hukum. Apa punca supaya kita boleh ambil dan kaitkan dengan benda lain. Dan kaedah yang kita rumuskan ini, yang dirumuskan dalam buku ini, akan menjadikan kita ni selain daripada kagum kepada usaha ulama zaman dulu, kita juga akan yakin bahawasanya hadis-hadis dinukilkan kepada kita. Hadis-hadis dinukilkan kepada kita selagi mana ia sahih daripada Nabi, tidak mungkin akan berlaku apa-apa percanggahan. Kalau bercanggah, dua-dua hadis bercanggah antara satu sama lain, dia boleh jadi salah satu daripada dua. Yang pertama, mungkin sama ada hadis tersebut salah satunya tak sahih, atau dua-dua tak sahih, ataupun pemahaman kita yang tak sahih. Kalau dua-dua hadis sahih, tak akan mungkin boleh bercanggah. Kalau bercanggah juga, mungkin pemahaman kita ataupun hadis tu yang tak sahih. Sama ada salah satu tak sahih ataupun dua-dua tak sahih. Sebab kalau dua-dua tak sahih, perawinya kan dhaif. Jadi mungkin dia terlupa, dia tersilap, ataupun mungkin pembohong. Sebab kadang-kadang pembohong ni kan dia bohong ikut dan dia je. Dia bukan nak tengok orang lain bohong apa. Dia bohong dulu. Sampai bercanggah bohong dia tu dengan bohong orang lain. Kan? Maka sebab itu berlaku percanggahan. Jadi bila kita faham hadis Nabi SAW mengikut kaedah, maka dia akan menjadikan kita ni dapat pemahaman yang selaras dengan hadis-hadis yang lain. Sebab tu ulama hadis waktu dia orang menghuraikan hadis dalam kutubus syuruh, dalam kitab-kitab syuruh, mereka akan bawa riwayat-riwayat yang berbeza. Mereka akan bawa riwayat-riwayat yang lain yang nampak macam mencanggah dan mereka akan selesaikan. Bahkan kadang-kadang ada kitab yang khas pun. Imam Syafi'i ada kitab Ikhtilaful Hadis yang membahaskan tentang isu percanggahan di antara percanggahan yang zahir. Kemudian Ibn Qutaibah Ad-Dinawari menulis kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis, menghuraikan bagaimana nak menyelesaikan hadis yang secara zahirnya nampak macam bercanggah. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, buku ini juga memberikan kita sedikitlah pendedahan bahawasanya kita ni bukanlah menolak hadis dhaif tu secara mutlak. Kan? Sebab ada juga yang cakap, dia kata Rora ni anti hadis dhaif. Saya kata bukan. Kita bukan anti hadis dhaif, tapi kita anti orang yang ambil hadis dhaif tak ikut disiplin. Hadis dhaif boleh pakai, tapi di ruang lingkup yang sangat-sangat terhad. Penting, betul. Hadis dhaif itu ada kalanya penting. Tapi nak pakai, kena ikut disiplin. Kena ikut disiplin yang betul lah. Umpamanya, kita boleh pakai hadis dhaif dalam fadail a'mal. Okey, dalam fadail silakan pakai. Bahkan majoriti menerimanya. Yang kedua, kita nak pakai hadis dhaif dalam bab nak mentafsirkan makna ayat Quran yang tidak bercanggah dengan mana-mana riwayat yang sahih lain. Nak tafsir ayat Quran, Quran tu dah ada dah. So dia nak tafsirkan bagi kembang makna dan tak bercanggah dengan lurah, tak bercanggah dengan bahasa, tak bercanggah dengan mana-mana riwayat. Boleh untuk istiqnas. Ataupun dalam bab sirah nabawiyah yang tak ada kaitan dengan akidah, yang tak ada kaitan dengan halal dan haram. Banyak riwayat-riwayat yang dhaif yang disebutkan oleh imam-imam ketika mana mereka menghuraikan riwayat-riwayat sahih yang berkaitan dengan sirah nabawiyah untuk melengkapkan pola cerita. Sebab perawi-perawi ataupun ulama-ulama hadis yang menulis kitab sunan umpamanya, yang menulis kitab jami' umpamanya, sewaktu mereka membawakan riwayat, kebanyakan mereka bila menulis kitab sunan, bila menulis kitab jami', fokus mereka bukan kepada kronologi cerita, tetapi fokus mereka kepada hukum ataupun akidah. Berbeza dengan ulama-ulama maghazi
ulama-ulama yang menulis tentang riwayat peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menulis tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fokus mereka kepada kronologi cerita. Maka kalau tak ada riwayat-riwayat yang dhaif ni, mungkin cerita tu tak lengkap. Kan? Contohnya, kita baca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar tentera pergi ke Mu'tah. Medan Mu'tah ni tempat kami belajar dululah di Jordan. Kan? Medan Mu'tah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga saya sebut dalam buku tu kan. Nabi kata, pemimpin kamu Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah gugur syahid, hendaklah kamu lantik Ja'far bin Abi Talib. Kalau dia gugur syahid, hendaklah kamu lantik Abdullah bin Rawahah. Ini hadis sahih. Dan kita tahu berlaku peperangan di sana. Sehingga apabila Ja'far gugur syahid, Nabi SAW kata apa? Isna'u li ali Ja'far ta'ama. Buat makan kepada keluarga Ja'far. Kita tahu peperangan ni berlaku di antara orang Islam dengan Rom. Rom masa tu, Jordan di bawah kekuasaan Rom lah. Di bawah jajahan Rom. Tapi kalau kita baca hadis yang sahih, kita tak tahu apa sebab peperangan ni berlaku. Kan? Sebagai pengkaji hukum, mungkin bagi dia tak ada problem sangatlah, yang penting perang aja. Kan? Kalau orang yang mengkaji hukum, dia tahu, okey, yang saya tahu perang dah berlaku. Jadi bila nak hantar mana-mana rombongan perang, mesti ada seorang pemimpin yang jadi general supaya dia boleh bagi arahan. Sistematiknya tentera Islam. Dan boleh lantikan tu bersyarat. Kalau dia mati dia, kalau dia mati dia, hukum. Lantikan bersyarat tu boleh dalam Islam. Tapi untuk orang yang kaji sejarah, dia nak tengok kronologi cerita, apa sebab perang ni? Siapa punya sebab? Siapa mulakan perang? So kita memerlukan kepada riwayat-riwayat ahli al-maghazi. Yang mana riwayat ahli al-maghazi ni kebanyakannya datang daripada jalur yang sanad dia terputus. Datang daripada jalur yang perawinya tak dikenali. Datang daripada riwayat Waqidi, daripada Ibnu Ishaq. Boleh pakai tak? Kalau dia tak sampai kepada tahap palsu, tak sampai kepada tahap matruk, tak sampai kepada tahap mungkar, hanya dhaif ringan disebabkan marasil, disebabkan riwayatnya mursal, tak ada nakarah pada matan atau sanadnya, tidak ada kedhaifan yang bersangatan, kita boleh pakai. Kita tengok-tengok, oh rupanya Nabi SAW pernah hantar utusan dia, kan, pergi ke kerajaan yang bernaung di bawah kerajaan Rom dekat Syam. Kena bunuh utusan Nabi tu. Baru kita tahu peperangan tu dimulakan. Permusuhan tu dimulakan oleh siapa? Oleh Rom. Bukannya oleh Islam. Islam hantar surat elok-elok. Kan? Ada riwayat sahih dalam Sahih Bukhari umpamanya. Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayya fayukallimuni fi haula'il natna la atlaqtuhum lah." Atau kama qala. Nabi kata, kalau Mut'im bin Adi ni masih hidup dan dia bercakap dengan aku, negotiate dengan aku untuk lepaskan kepala hangit jijik-jijik ni, Nabi sebut Badar, tawanan Badar, aku akan lepaskan mereka hanya semata-mata kerana dia. Kalau kita tengok dalam riwayat yang sahih, tak jumpa. Sekadar yang saya cari tak jumpa. Kenapa Nabi SAW sebut perkataan ni khusus untuk Mut'im bin Adi, sedangkan Mut'im bin Adi mati bukan sebagai seorang Muslim? Kita tengok, pasal apa Nabi memuliakan Mut'im bin Adi? Tak tahu. Tengok-tengok dalam riwayat-riwayat sirah yang dhaif, ringan, oh rupanya dialah orang yang bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Sewaktu Nabi balik daripada Taif, Nabi tak boleh masuk, melainkan dia bagi perlindungan. Dia kata, Muhammad ni masuk ke Mekah tahta jiwari, berada di bawah perlindunganku. Jangan siapa-siapa apa-apakan dia. Ni peristiwa ni berlaku sebelum daripada hijrah.
Sebelum daripada hijrah, Nabi pergi ke Taif kan? Kan Nabi kena baling batu kat Taif kan? Masa balik tu, cerita Nabi pergi ke Taif tu dah tersebar. Orang Quraisy dah tahu dah Nabi minta perlindungan daripada luar. Nabi tak boleh masuk Mekah, melainkan mesti dapatkan perlindungan dulu. So Mut'im bin Adi lah orang yang memberikan perlindungan. Dan dikatakan dalam riwayat sejarah juga, riwayat sirah, Mut'im bin Adi jugalah orang yang berusaha membatalkan perjanjian pemulauan orang Islam, pemulauan terhadap orang Islam yang dilakukan oleh Quraisy pada masa tu. Sebab dia kata ini satu perjanjian yang zalim, sehingga orang Islam tak ada makan masa tu, lapar masa tu. Maka hadis ni kita akan dapat faham, hadis sahih ni kita akan dapat faham bila ada riwayat-riwayat dhaif ni membantu, tapi dengan disiplin yang betul. Dengan disiplin yang betul. Jadi itulah yang saya boleh sampaikan pada petang ini. Ni pun jam dah pukul 7 kan. Saya agak kagum jugalah melihat hadirin dan hadirat yang boleh duduk daripada pagi, daripada pukul apa? 9 pagi sampai pukul 7. Ini memang ni lebih daripada office hour kan. Ini mau OT lah kan. Memang satu semangat yang luar biasa. Sebab saya mengajar agak buku ni kan, di Perlis. Boleh tengok online lagi. Sebab mungkin yang bentang ni bagi overview, bagi penjelasan umum. Nak hurai satu-satu, pelan-pelan, slow-slow, boleh tengok kuliah hari Isnin. Malam, kita adakan di Perlis, di Masjid Tuanku Syed Faizuddin. Kita adakan secara fizikal dan juga online. Boleh tengoklah. Kita nak masuk tajuk yang bab yang kedua. Baru habis bab yang pertama. Faham hadis berdasarkan Quran baru habis. 4 minggu tak silap, ke 5 minggu. Kita nak masuk kepada bab yang kedua. Jadi boleh follow lah. Kalau siapa yang nak follow, baca sendiri pun boleh. Sebenarnya buku ni basic je kan, bagi siapa-siapa yang ada, orang kata apa, background sekolah agama, biasa dengar kuliah agama yang akademik kan, yang apa, kalau banyak dengar Goreh 2468 kat motor tak hilang tu, susah sikit lah nak faham. Kalau biasa dengar kuliah akademik, insya-Allah dia akan faham. Dia boleh faham. Kalau baca sendiri pun sebenarnya boleh faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita semua keberkatan dalam hidup, keberkatan dalam ilmu. Doakan saya terus bersemangat dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk umat. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Baitul Salam, kepada asatizah yang sudi memberikan penjelasan, penerangan berkenaan dengan buku ni. Sebab saya dengar tadi online, dengar juga lah Ustaz Syafiq, dengar Ustaz Hashimi duk hurai kan, sungguh sampai berhenti kejap makan kuih lah. Sungguh tu kan, nak bagi faham. Alhamdulillah, kita rasa gembira dan kita rasa happy kan. Kita juga mengharapkan asatizah yang lain juga menulis karya-karya yang bermanfaat untuk umat, supaya kita boleh memandaikan umat. Mungkin orang rasa kita minoriti, tak ada masalah, kerana yang penting bagi saya bukan kuantiti. Nabi SAW bertemu dengan orang Ansar pada permulaan Aqabah, kan yang ramai pun, tapi tak ramai itu akhirnya membina keajaiban kerana kehebatan kan. Rom yang ramai itu pun akhirnya bergelimpangan lari disebabkan bilangan kecil orang Islam di Mu'tah tu, tetapi mempunyai kualiti yang sangat dahsyat kan. Biar orang maki kita tak apa, biar orang kutuk kita tak apa, tapi kita pastikan bila nak bercakap ada sumber, ada ilmu kan. Sebab kalau maki ni tak payah masuk Islam pun orang boleh maki kan, tak payah masuk Islam pun orang boleh maki. Bezanya Islam ni dia ajar umat dia ala basirah, ilmu, hidayah. Cakap ada fact and figure. Saya cakap ni, ulama ni sebut hadis ni dia punya huraian. Dan baru ada beza antara kita yang sayang sunnah ni
dengan orang yang suka kepada bid'ah. So janganlah kita ni bila nak berbeza dengan orang maki hamun, kutuk mengutuk. Tak ada. Itu bukan cara kita. Kita mau bila nak berhujah, bila berbeza pendapat, kita bagi kita punya dalil, kita bagi kita punya hujah, baru betul kita sebagai orang yang sayangkan sunnah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua. Terima kasih kepada semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.